Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa nashkurulillah wassalatu wassalam ala rasulillah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innama ya'muru masajidallah man amana billah wal yawmil akhir wa aqama as-salah wa ata az-zakah wa lam yakhsha illa Allah fa asa ulaika ay yakunu minal muhtadin. Sadaqallahul aliyul azim. Adapun orang yang memakmurkan rumah Allah, orang yang datang rumah Allah ini, siapakah dia? Allah sebut dalam Quran, orang yang datang rumah Allah itulah orang yang beriman kepada Allah. Kemudian dia yakin dengan hari akhirat. Orang yang mendirikan salat, mengeluarkan zakat. Kemudian walam yakhsha illallah, mereka tidak takut kecuali Allah. Fa'asa ulaika ayyakunu minal muhtadin, bahwasanya mereka inilah orang yang dapat petunjuk. Tuan-tuan, diberi tajuk saya ialah tentang imarah masjid. Orang yang datang rumah Allah inilah tuan-tuan, orang yang dapat petunjuk Allah. Nak dapat petunjuk hidayah bukan di pasar malam. Nak dapat hidayah bukan di shopping kompleks. Nak dapat hidayah ialah di rumah Allah. Alhamdulillah, selepas daripada Ramadan, tuan-tuan masih lagi istiqamah. Datang rumah Allah ni bukan senang, tuan-tuan. Terima kasih banyak-banyak kepada tuan pengurusi yang sudi menjadi pengacara dan menjemput saya, ahli jawatan kuasa masjid, tuan-tuan yang dikasihi dan rahmati Allah. Pada malam ni nak cerita pasal masjid. Masjid ni ambil daripada kalimah sajadah. Sajadah tu maksud dia apa? Sujud. Ambil daripada sajadah, isim makan atau isim tempat ialah masjidun. Sajadah yasjudu, sajidan fahuwa sajidun. Wazalika masjidun, last sekali masjidun. Masjidun tu apa? Isim makan, isim tempat. Sajadah ialah sujud, bila ditambah masjidun ialah tempat sujud. Tempat sujud tu apa? Ialah masjid, rumah Allah. Masjid ada dua. Pertama masjid ghairu jami' dan satu lagi masjid jami'. Masjid ghairu jami' ialah masjid yang tidak didirikan solat Jumaat. Maka kita tak boleh sembahyang sunat tahiyatul masjid dalam dia, sebab dia ghairu jami', tak disembahyang sunat atau tak disembahyang sembahyang Jumaat. Yang jami' ialah masjid yang didirikan solat Jumaat, maka kita boleh sembahyang sunat tahiyatul masjid. Macam ni ialah masjid jami', betul tak? Masjid yang didirikan solat Jumaat walaupun temporary, sementara kan. Lepas tu kita nak pindah ke satu masjid yang hebat lagi. Buat di sini ke tempat lain? Ini jugalah tempat sama, lebih besar lagi. Ibtisam, Ibtisam, alhamdulillah. Yang ini jadi masjid, jadi apa? Sambung, Masya Allah. Sebelah tu dah siap belum? Dah siap dah? Oh, jaga. Saya tak tengok lagi ni. Oh, nak rasmi dah. Dengan itu saya merasmikan masjid tersebut. Dah siap dah kan? Oh, Allahu Akbar, tuan-tuan. Masya Allah. Jadi alhamdulillah, tuan-tuan. Jadi masjid ini masjid jami', didirikan salat Jumaat. Maka kita, tuan-tuan, disunatkan niat i'tikaf. Marilah tuan-tuan kita niat i'tikaf. Nawaitul i'tikaf fi hadzal masjid lillahi ta'ala. Saja aku i'tikaf dalam masjid ini kerana Allah Ta'ala. Kita akan dapat pahala. Pahala macam mana? Masjid ini akan jadi kenderaan kita esok ketika nak lalu titik sirat. Masjid tu tuan-tuan akan jadi kenderaan. Kita naik atasnya, dia akan bawa kita melalui titik sirat sampai ke hujung sana. Dan Nabi tunggu, dia kata salim, hebatnya. Tapi orang tu mestilah selalu datang masjid lah. Dan masjid ni sebut tadi kan disebut apa? Kita masuk, nampak tak? Bila masuk, tuan-tuan baca dah doa sebelum masuk. Allahumma ghfirli zunubi waftahli abwaba fazlik. Tuan-tuan masuk dia baca tak? Tak baca, keluar balik. Keluar balik terus lah tuan-tuan. Pakai tak baca dah tuan-tuan. Bila dah habis, Allahumma ghfirli zunubi waftah li abwaaba fadlik. Kalau habis apa? Allahumma inni as'aluka min fadlik. Bila nak keluar. Bila masuk, Allahumma ghfirli zunubi waftah li abwaaba fadlik. Ya Allah, ampun dosaku, minta pintu rahmat, keberkatan, tuan-tuan. Tuan-tuan, itu cara kita masuk masjid. Bila masuk masjid, kaki kanan. Sebab apa? Saya baca ayat tadi. Innama ya'muru masajidallah man amana billah. Orang yang datang rumah Allah ni orang yang beriman. Tuan-tuan nak tahu orang beriman inilah dia. Sebab
Dalam Ramadan kita boleh datang tuan-tuan, i'tikaf lagi, boleh baca Quran di sini. Lepas Ramadan boleh datang lagi. Itulah orang yang hebat. Dan tuan-tuan, selalunya lepas Ramadan, kampung-kampung ni sunyi tuan-tuan. Kuliah pun tak mula lagi. Tapi alhamdulillah, Masjid Ibtisam ni dah mula dah. Mula bila lagi? Minggu lepas lagi dah mula dah. Alhamdulillah tuan-tuan. Ramai macam ni ke tak ada orang? Tak ada orang lagi tuan-tuan. Duk mood raya lagi. Saya buka kafe tuan-tuan dekat Shah Alam, Glamory tu. Tuan-tuan, di kampung saya ada kafe yang sama. Alhamdulillah tuan-tuan, lepas daripada raya 2-3 hari, orang datang kafe punya ramai nak makan. Orang kampung. Tapi di sini buka kafe tuan-tuan, lepas raya tak laku. Saya pun heran. Kerana apa? Banyaknya rumah terbuka. Termasuk juga masjid terbuka. Jadi orang tak pergi kafe saya, tak laku tuan-tuan. Di kampung laku sebab tak banyak rumah terbuka. Memang orang Selangor ni kaya tuan-tuan. Malam ni ada lagi tak masjid terbuka? Tak ada kah? Tak apalah aku nampaknya. Oh, hebat sungguh tuan-tuan. Tapi nak bagi tahu kata hebatnya masjid di Selangor ni. Meriah lagi. Lepas Ramadan pun ada lagi program ilmu. Sebab apa tuan-tuan? Sebab inilah rumah kita. Masjid ni bukan rumah orang lain, rumah kita. Yang tuan-tuan duk beli rumah tu, tuan-tuan ingat rumah tuan-tuan. Tapi bila mati tuan-tuan, saya nak tanya tuan-tuan, isteri kita duduk tak? Isteri kita duduk sampai habis iddah. Sebab kita bagi tahu dah, lepas aku mati jangan kau kahwin lain. Kalau kau kahwin lain, balik aku jadi hantu. Bini nak duduk takut tuan-tuan rumah tu. Lain kali bini kita duduk dengan anak-anak. Rumah yang kita beli ratusan ribu tuan-tuan, ditinggal kosong aja. Rumah yang kita sayang. Tuan-tuan, akhirnya rumah itu, anak-anak buat apa? Bubuh, signboard, untuk disewa. Rumah yang kita sayang untuk disewa. Ni rumah ni, ada tak masjid orang buat untuk disewa? Tak ada. Inilah rumah kita bang. Kemudian rumah kita dah lama dah untuk disewa. Anak tak nak duduk, dah duduk ada rumah sendiri. Akhirnya rumah itu untuk dijual. Rumah yang kita sayang, beli berhutang tuan-tuan. Ni, rumah Allah ni, yang tuan-tuan kata rumah Allah bukan rumah tuan-tuan. Ada tak rumah ini, rumah Allah ni? Orang bubuh signboard untuk dijual. Tak ada. Inilah rumah kita bang. Dan kita mati, dibawa ke sini. Masa hidup tak pernah datang masjid. Bila mati, bawa ke depan. Imam yang selalu depan, duduk belakang dia. Tuan-tuan punya dahsyatnya. Sepatutnya orang yang tak pernah datang masjid ni, semayang dekat kaki lima. Sebab dia tak pernah datang masjid. Tiba-tiba mati, duduk depan tu. Pelagak bukan main. Kan? Masa hidup tak pernah datang rumah Allah. Sebab tu tuan-tuan, rumah Allah ni sebut apa? Innama ya'muru masajidallah man amana billah. Amana billah ni orang yang beriman ni macam mana? Orang yang beriman ni tuan-tuan, orang yang ada ilmu. Bila ada ilmu, maka Allah akan bagi iman dekat dia. Tuan-tuan tengok para sahabat, mereka belajar, mereka ada ilmu tentang Islam. Allah bagikan iman. Nak dapat ilmu di mana? Rumah Allah. Sebab dia disebut fa'asa ulaika ayyakunu minal muhtadin. Hanya saja mereka ni lah yang dapat petunjuk. Petunjuk macam mana? Nak dapat petunjuk tu kena ada ilmu. Kalau tidak Tuhan tak buka tuan-tuan hati manusia. Ramai di kalangan tuan-tuan yang dapat petunjuk kerana apa? Dia belajar Islam. Di antaranya tuan-tuan tahu tak Dr. Murais Bukai. Dr. Murais Bukai. Dia mengkaji tentang Islam, Tuhan buka pintu hidayah masuk Islam. Kerana apa? Ilmu. Sebab tu nak ada iman kena ada ilmu. Sebab tu Allah kata dalam Quran, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utu ilma darajat. Allah mengangkat orang yang beriman di kalanganmu, iaitu orang berilmu. Nampak? Orang beriman ni Allah angkat dia kerana ada ilmu. Sebab tu kita kena mengaji bang. Ilmu, jangan baca buku semata-mata. Kecuali kalau kita dah ada basic. Basic dah ada dah, baru kita baca buku, tak ada masalah. Jangan basic pun tak ada. Allah pun tak kenal. Sebab awalnya ilmu ini ialah awaludin ma'rifatullah. Awal ilmu kena kenal Allah. Ilmu Allah kita kenal dah. Alhamdulillah. Baru baca buku. Jangan tuan-tuan tak tahu basic apa. Tiba-tiba baca buku berakidah. Sesat tuan-tuan. Kena berguru. Kena ada ilmu tuan-tuan. Bila ada ilmu, kita baca buku sikit-sikit. Itu nak tambah, tak ada masalah. Jangan semata-mata baca buku. Sebab baca buku semata-mata, asyaitanu syaiquhu. Syaitan akan guru kita. Sebab tu ngaji ilmu kena belajar. Bila belajar tuan-tuan, jangan bila dah pandai jangan hina tok guru. Ni kita akhir zaman ni tuan-tuan tak hormat tok guru dah. Betul tak? Betul. Betul tak?
Sekarang ni tuan-tuan, semua bila sebut hadis, semua ambil Sahih Bukhari. Ni, balik, ni hebat-hebat ni. Kita tak mau dah Imam Syafi'i. Kita tak mau dah Imam Ahmad bin Hanbal. Kita nak ambil hadis Nabi daripada Bukhari. Sebab hadisnya semua sahih. Bang, cuba tuan-tuan tengok bagaimana rentetan ulama dulu belajar ilmu lagi tawaduk dia. Imam Bukhari tuan-tuan lahir 256 Hijrah. Guru dia siapa? Gurunya Imam Ahmad bin Hanbal. Lahir bila? 241 Hijrah. Ni, Imam Bukhari ni tuan-tuan, seorang yang cukup hebat. Tetapi berguru dengan Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Ahmad bin Hanbal digelar sebagai muhaddisin. Muhaddisin tu maksud dia apa? Al-Hafiz. Orang Arab bila sebut Abdullah Khairi Al-Hafiz ialah orang yang menghafal 1000 hadis. Kita Al-Hafiz ialah orang hafal Quran. Silap tuan-tuan. Orang Arab kalau kata Al-Hafiz itu orang yang hafal hadis. Kita Al-Hafiz, kita bubuh kepada siapa? Orang hafal Quran. Tak betul bang. Orang yang hafal hadis disebut Al-Hafiz. 1000 hadis. Imam Ahmad bin Hanbal menghafal 1,000,000 hadis. Kita nama juga Imam Ahmad bin Hanbal. Aram hafal pun tak hafal. Ni Imam Ahmad bin Hanbal 1,000,000 hadis. Ada orang tuan-tuan hina Imam Ahmad bin Hanbal. Kita hafal hadis ke? Hafal matan pun tidak. Baca mula lupa akhir. Kan? Tu pun belagak. Aku hafal hadis kepala otak hang. Geram je ya. Jangan duk belagak tuan-tuan. Imam Ahmad bin Hanbal hafal 1,000,000 hadis. Tetapi tawaduknya tuan-tuan, bila dia ni dapat ilmu, Allah bagi dengan ilmunya kasyaf. Tuan-tuan tak kasyaf. Kasyaf ni orang yang mengamal ilmunya, Allah bagi kelebihan padanya. Yang mana dia tak nampak, orang nampak. Satu hari dia duduk di Madinah tuan-tuan. Tiba-tiba dia bermimpi, suruh pergi ke Basrah. Dia pergi ke Basrah. Sampai-sampai dia masuk dalam masjid, orang halau dia. Orang tak kenal Imam Ahmad bin Hanbal. Halau dia keluar. Bila halau dia keluar, dia tidurlah kaki 5. Dia datang jauh. Jawatan kuasa masjid halau lagi. Tak bagi tidur kaki 5. Kita kalau ada orang datang tuan-tuan, buat-buat tablik ni jangan halau lah tuan-tuan. Kita tak sanggup nak pergi rumah orang untuk berdakwah, betul tak? Mereka datang untuk ajak orang, syukur banyak-banyak. InsyaAllah mereka jaga tuan-tuan. Sebab apa? Saya tak sanggup nak pergi rumah orang ajak. Saya boleh ceramah dekat masjidnya. Tuan-tuan jangan ajak saya, jom pergi rumah Mamat ni, tak pernah datang masjid. Aku tak berani tuan-tuan. Sebab aku dah kena dah. Ada orang nak tumbuk saya tuan-tuan. Ni tapi ada orang yang datang ni sanggup nak bawa ke masjid. Kita syukur banyak-banyak. Tuan-tuan, Imam Ahmad bin Hanbal tidur, dia halau daripada masjid. Dia jalan nak cari tempat tidur. Tiba-tiba jumpa ada seorang anak muda. Anak muda ni tak kenal. Wahai saudara, kenapa duduk jalan, pergi balik. Dia kata, aku nak tidur, tak ada tempat. Dia kata, aku tidur dalam masjid, dihalau. Tak apa, dia kata, wahai saudara, tidur rumah saya. Tuan-tuan, tidur rumah saya. Dia pun tidur. Rupanya saudara ni tuan-tuan, seorang pembuat roti. Dia bangun semayang subuh tuan-tuan. Lepas semayang subuh dia buat roti. Ketika dia buat roti, Imam Ahmad bin Hanbal tengok. Tengok apa? Dia ambil tepung, dia sebut apa? Astaghfirullahaladzim. Dia uli tepung. Astaghfirullahaladzim. Dia bakar roti tersebut. Astaghfirullahaladzim. Dah siap sebelum dia jual. Dia ambil roti tu bagi makan Imam Ahmad bin Hanbal. Seorang ulama hebat. Tapi dia tak kenal. Elok makan, Imam Ahmad tanya. Wahai saudara, saya tengok saudara ni buat kerja apa, selalu sebut Astaghfirullahaladzim. Kenapa? Lalu kata anak muda ni, sebenarnya Astaghfirullahaladzim ni aku sebut, dia kata, setiap kali aku berdoa, Allah makbul, dia kata. Setiap kali aku berdoa, Allah makbul, dia kata. Lalu Imam Ahmad bertanya, wahai saudara, ada tak yang kamu doa yang Tuhan tak makbul lagi? Apa kata anak muda lagi? Anak muda ni, ada satu lagi doa, dia kata. Aku doa sungguh-sungguh, tapi belum lagi. Doa apa itu? Kata Imam Ahmad bin Hanbal. Doa aku ialah untuk aku bertemu seorang ulama besar, namanya Imam Ahmad bin Hanbal. Terkejut Imam Ahmad bin Hanbal. Rupanya Allah gerakkan hatinya untuk datang ke Basrah. Kerana apa? Kerana doa pemuda ni untuk bertemu dengan dia. Lalu dia kata, wahai anak muda, sebenarnya doa kamu telah makbul. Yang duduk di depan kamu inilah Imam Ahmad bin Hanbal. Menangis anak muda ni. Ini ulama hebat. Ulama macam ni, ada orang pertikai bang.
Jangan bang. Dia hafal 1 juta hadis. Lahir 241 Hijrah. Siapa gurunya? Muhammad Al-Idris Al-Syafi'i. Imam Syafi'i yang kita ikut. Imam Syafi'i tuan-tuan, dia disebut, digelar Nasrus Sunnah. Orang yang mengamal sunnah. Ada orang kata Imam Syafi'i tak ada sunnah. Ni digelar Nasrus Sunnah. Imam Syafi'i. Guru dia siapa? Dia lahir 204 Hijrah. Guru dia siapa? Gurunya di Madinah, di Makkah, namanya Sufyan Uyainah. Sufyan Uyainah ni di Mekah. Satu lagi nama Sufyan As-Sawri. Sufyan As-Sawri ni di Basrah. Sufyan As-Sawri ni ulama besar tuan-tuan. Saya tahu sikitlah, Sufyan As-Sawri ni pernah satu ketika dia tawaf dengan seorang anak muda. Anak muda ni tawaf tuan-tuan, selalu sebut Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Dia tawaf selawat, dia tak baca doa-doa yang maksurat yang Nabi pernah baca. Macam saya lah, kalau saya pergi Mekah, saya tak ada baca, saya buat bagi mudah. Saya tawaf pertama subhanallah alhamdulillah la ilaha illallah Allah akbar la haula wala Allahumma salli ala astagfirullahalazim. Tapi anak muda ni dia tawaf semua selawat. Tawaf Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad. Habis tawaf, Sufyan As-Sawri ni tanya, wahai anak muda, kenapa ketawa tak baca doa yang Nabi baca? Dia kata, kamu siapa? Dia tak kenal ni. Sufyan As-Sawri ni seorang ulama besar. Aku Sufyan As-Sawri. Terkejut anak muda ni. Masya Allah, kamu ulama besar. Dia cium tangan. Wahai Tok Guru, dia kata, sebenarnya aku selawat ni ada cerita, dia kata. Tahun lepas aku datang dengan ayahku. Kami buat haji sama-sama. Tengah tawaf, habis tawaf, ayah aku duduk di sebelah. Tiba-tiba ayahku jatuh. Aku reba dia. Ketika aku reba, dia meninggal dunia atas reba aku. Bila mati, tiba-tiba dalam beberapa minit saja, wajah dan tubuh ayahku bertukar warna menjadi hitam. Hitam semua. Bila hitam, aku tengok wajah ayahku, aku menangis, dia kata. Sambil duduk reba, aku menangis. Tengah duduk menangis tu, aku mengantuk, aku tertidur. Tiba-tiba datang seorang lelaki, wajahnya bercahaya. Sampai-sampai dekat aku, dia pegang tubuh ayahku, dia usap daripada kaki ke kepala. Tiba-tiba wajah ayahku ni bercahaya semula. Aku tanya lelaki ni, siapa kamu? Lalu lelaki ni kata, wahai anak muda, sesungguhnya bapa kamu ni banyak melakukan maksiat, dia kata, masa hidup. Ya, aku tahu. Tetapi bapa kamu ini tak pernah tinggal untuk selawat kepadaku. Akulah Muhammad Rasulullah. Rupanya bapa ni duk buat maksiat banyak, tapi tak pernah lupa selawat. Dengan izin Allah tuan-tuan, Nabi datang bagi syafaat. Kerana apa? Kerana selawat. Maka Imam Sufyan As-Sawri kata, Masya Allah, dengan selawat Allah, Nabi SAW Allah hantar untuk bagi syafaat walaupun Nabi dah meninggal. Itu ulama besar Sufyan As-Sawri. Imam Syafi'i berguru kepada Sufyan Uyainah di Mekah. Bila berguru tuan-tuan, Imam Syafi'i ini hebat tuan-tuan. Kalau tuan-tuan pergi dekat Mesir, tuan-tuan pergi ziarah makam dia. Makam dia ada masjid macam ni, ada kubah. Di atas kubahnya dibuat kapal. Saya pergi tanya, kenapa ada kapal? Rupanya pemerintah masa tu, bila Imam Syafi'i mati, dia buat kapal di atas kubah. Kerana apa? Kerana ilmu Imam Syafi'i kal bahar, seperti mana lautan. Seperti lautan. Jadi dia buat kapal tu, menunjukkan kapal itu berlayar di bawahnya ialah Imam Syafi'i. Ilmunya macam lautan. Ada orang tuan-tuan hina Imam Syafi'i. Apalah Imam Syafi'i ni tuan-tuan. Bila Tok Guru hina, kita anak murid hina tak? Kita juga hina. Sedangkan kita ni tuan-tuan, Allah hadis pun tak hafal. Kerana apa? Ada Tok Guru menghina ulama. Hina Imam Syafi'i. Dia ni Nasirus Sunnah tuan-tuan, orang gelar dia. Imam Syafi'i berguru dengan Sufyan Uyainah. Bila berguru, Sufyan kata apa? Wahai Syafi'i, sudahlah berguru dengan aku. Kamu lebih hebat daripada aku. Tok Guru kata macam tu. Kamu pergi berguru pula dengan Malik bin Anas. Tengok Tok Guru. Tok Guru dulu tuan-tuan tawaduk. Tok Guru sekarang jangan mengaji dengan Tok Guru lain. Mengaji dengan aku saja. Berlagak bergamai. Tok Guru sana tu, nama apa? Ustaz Abdullah Khairi. Tu jangan mengaji dengan dia. Dia tu kulit dia. Aku isi semua. Ada orang tuan-tuan hina sama-sama kita. Ni mengaji dengan Abdullah Khairi tu kulit.
Ini aku isi. Kalau isi tuan-tuan, apa dia tuan-tuan? Kalau isi saja tak ada kulit. Tai. Betul tak? Kulit hebat, isi hebat. Apa kulit hebat? Buah durian. Kulit hebat tak? Hebat. Nak buka punya susah. Berdarah tangan. Isi makan musang king bro. Musang king. Ni saya duk makan tadi ni. Makan. Ni. Bila ceramah dia keluar tak? Kalau bau durian, akulah tu. Kulit hebat, isi hebat. Kena ada kulit bang. Orang dulu mengaji daripada kulit ke kulit. Orang sekarang berlagak tuan-tuan. Ni berguru dengan apa? Dengan Malik bin Anas. Siapa Malik bin Anas? Imam Malik. Pergi dia kata, dia di Mekah, pergi dekat Madinah. Ada Imam Malik di sana. Imam Syafi'i pergi ke Madinah tuan-tuan. Dia buat macam mana? Nak jumpa Imam Malik, dia jumpa Gubernur Madinah dulu. Wahai Tuan Datuk, Nabi kata lah, Datuk, saya nak jumpa Imam Malik, boleh tak bawa jumpa saya? Jumpalah, jumpa Abang Along dulu lah. Kan Abang Along dulu. Abang Along ni kata apa? Gubernur Mekah ni, Madinah ni. Kalaulah wahai Syafi'i, kamu ulama hebat, nak suruh aku jumpa Imam Malik, aku tak sanggup, dia kata. Tapi kalau kamu nak suruh aku pindah Bukit Uhud, aku sanggup lagi, dia kata. Daripada jumpa Imam Malik, aku tak sanggup. Itu dia. Ni pemerintah takut kepada ulama. Sekarang ulama ikut suka nak buat apa? Sama ustaz-ustaz macam saya, ikut suka ya tukar Pulau Ketam. Daripada Pulau Pinang, Pulau Ketam. Tuan-tuan, gaji tak bagi 7 bulan, ikut suka dia. Tambah ustaz macam saya. Ni ulama ni takut pemerintah. Jangan kalau nak pindah Bukit Uhud, aku sanggup. Nak jumpa Imam Malik, aku tak sanggup, kata. Aku takut. Ni pemerintah takut dengan ulama. Sebab apa? Ulama berani kerana benar. Ulama sekarang al-fulus. Tuan-tuan, ada orang ada fulus. Ustaz pun ceramah dapat fulus. Bang, tuan-tuan tak rugi bagi dengan saya. Saya ada mahat tafiz 8 orang anak yatim. 44 orang yang susah. Tuan-tuan bagi kat saya tu, tuan-tuan memberi makan kepada mereka yang mana anak yatim belajar di sekolah saya free. Ada orang kata, ustaz letak harga. Bukan letak harga bang. Tuan-tuan pergi tengok mahat tafiz saya. Bagaimana saya buka mahat tafiz yang ada kolam renang. Ada orang kata, apa buat kolam renang? Bukan saya buat. Orang Selangor buat. Orang Selangor duit banyak suruh tuan-tuan. Siapa sini orang bukan Selangor? Kedekut tuan-tuan, kedekut tuan-tuan. Orang Selangor bagus sungguh. Pergi buat kolam renang. Saya kata, kenapa buat kolam renang? Dia kata, ustaz mahat tafiz sukan. Dia kata, ustaz, orang main badminton tak main 2 bulan, tak boleh pukul ustaz. Lupa. Orang main bola tinggal 2 bulan, tak boleh sepak bola. Tapi orang berenang ustaz, sampai mati boleh berenang. Saya dapat pahala di akhirat ustaz. Orang Selangor tuan, hebat ni. Buat kolam renang. Tahun lepas tuan-tuan, datang pula seorang jutawan daripada Selangor. Buat gelanggang futsal. Futsal main bola. Saya ada gelanggang futsal, gelanggang badminton, 4 gelanggang. Ada kolam renang, ada tempat memanah archery. Ada kuda, semua cukup. Tuan-tuan pergi. Semua tu mana? Daripada sumbangan tuan-tuan ceramah saya. Allahu Akbar tuan-tuan. Ni, ada orang berguru. Guru apa dengan Ustaz Abdullah Khairi? Bang, kalau saya tuan-tuan tak bawa benda yang qata'i, dia bawa lebih qata'i. Tuan-tuan ikut dia tuan-tuan. Saya berlapang dada. Saya electrical engineering bang. Saya bukan ustaz. I'm electrical engineering. Tapi kita mengaji berguru daripada kulit ke kulit tuan-tuan. Bapa saya tu guru. Mengaji tuan-tuan. Alhamdulillah kita pun ada ijazah dalam pendidikan Islam. Walaupun saya electrical engineering, kita mengaji. Master tuan-tuan, counselling, PhD dalam psikologi. Ni macam mana mengaji agama? Tuan-tuan, kita mengaji tuan-tuan. Sanggup pergi Mesir belajar kitab apa? Asybah wa Nadair. Tuan-tuan pernah dengar tak kitab ni? Siapa pernah mengaji kitab ni tahulah. Baca pun tak tahu dah ni. Ni nak i'rab tu pening. Kita mengaji tuan-tuan semata-mata apa? Untuk cari ilmu, berguru di Mesir. Asybah wa Nadair. Siapa tahu kitab ni tahulah. Dia boleh baca pun hebat dah. Ni ada orang baca pun tak betul tuan-tuan, berlagak hina ulama-ulama. Ni tuan-tuan, dia kata pergi jumpa Imam Malik. Imam Malik tuan-tuan, Imam Syafi'i nak jumpa Imam Malik. Gubernur kata tak sanggup, kamu pergi sendiri. Imam Syafi'i pergi tuan-tuan, ketuk pintu, pembantu Imam Malik keluar. Siapa kamu? Aku Asy-Syafi'i. Oh Masya Allah, Imam Syafi'i, dia kata. Dia cium tangan, kejap. Kenapa? Aku nak jumpa Imam Malik bin Anas. Ni pembantu Imam Malik masuk. Wahai Malik bin Anas, Tok Guru, di luar sana ada Asy-Syafi'i.
Imam Malik tahu. Dia nak jumpa kamu, nak belajar dengan kamu. Apa kata Imam Malik? Bagi tahu Syafi'i, hafal kitab aku Al-Muwatta, baru jumpa aku. Tuan-tuan tahu dah Al-Muwatta? Al-Muwatta ini daripada wata'a, iaitu mengumpulkan semua istinbat hukum ulama kepada satu hukum. Hebat tak Imam Malik? Hebat. Ada orang hina Imam Malik. Boy, hang hebat sangat tak? Al-Muwatta ni, ya Allah, nak baca apa benda ni? Ni, pergi hafal dulu. Nanti jumpa aku. Pembantu ni pergi. Wahai Syafi'i, Imam Malik kata, hafal Al-Muwatta, baru jumpa. Imam Syafi'i kata apa? Bagi tahu dekat Imam Malik, Al-Muwatta semua dalam kepala aku. InsyaAllah. Tuan-tuan lagi hebat Imam Syafi'i. Ni saya ceramah ni, haram buku apa pun tak bawa. Semua kepala otak tuan-tuan. Alhamdulillah tuan-tuan tengok. Tengok mana ada buku abang kita. Semua kepala otak semua, betul tak? Lagi hebat daripada Imam Syafi'i. Orang Melayu kita tentu lah tuan-tuan. Mengaji buku pun tak bawa, kitab apa semua. Semua dalam. Ni kata Imam Malik, semua Al-Muwatta dalam kepala aku. Tuan-tuan tengok. Lalu tuan-tuan, Imam Malik ni hebat tak hebat? Guru dia siapa? Dia lahir 176 Hijrah. Gurunya Ibnu Sunan. Ibnu Sunan, guru dia apa? Al-Akhrash. Al-Akhrash, guru dia siapa? Abu Hurairah radhiyallahu an. Abu Hurairah, guru dia siapa? Nabi SAW. Tengok, ulama dulu, tuan-tuan, dia mengaji ni, menghormati guru-guru. Kita ada tak? Tak ada. Tak perlu sama guru-guru. Aku hebat, aku mengaji. Orang sekarang ni, 3 lah. Apa dia? Dia Google Nabi SAW. Belagak, aku tak perlu ulama. Dia Google. Taklah Google. Semua Google semua. Hadis ni, cik, aku hebat. Haram hafal pun tidak. Semua Google semua. Jangan tuan-tuan. Sebab tu kita ni mengaji kena berguru. Bila berguru tuan-tuan, kita akan dapat keindahan ilmu tu. Bila dapat, tuan-tuan, itu namanya yarfa'illah, Allah angkat orang beriman dengan ilmu kita. Ilmu tu kena berguru. Jangan tuan-tuan baca buku saja adik, jangan duk belagak baca buku. Syaitanu syaiqu, syaitan akan jadi guru kita. Ada orang tak perlu kita baca buku yang sesat kita. Sebab tu tuan-tuan, mengaji ilmu kena berguru. Bila berguru tuan-tuan, carilah guru yang lagi mengaji, lagi tawaduk dia. Dengan mengaji yang saya tak pandai tuan. Saya cuma mengaji psikologi ya. Mengaji agama ni hanya boleh ceramah tuan-tuan. Tapi alhamdulillah tuan-tuan, sambil duduk ceramah, sambil duduk mengaji tuan-tuan, duduk mengaji lagi. Kalau hari Sabtu pagi tu pergi mengaji, tak ada kitab. Duduk bawah ni tuan-tuan. Pergi mengaji dengan tok guru pondok. Baca kitab-kitab kuning tu. Ada orang hina kitab-kitab kuning. Kitab-kitab itulah sampai sekarang masih dibaca tuan-tuan. Yawaqit wal Jawahir 256 tahun dah masih dibaca lagi. Kita baca lagi. Nak baca pun susah. Ulama yang tulis dapat pahala tak? Ulama tu ada orang hina. Bapa baca kitab kuning ni apa? Jangan bang. Kitab mereka masih dibaca sampai sekarang. Sebab tu tuan-tuan yang dikasih, kita kena berguru. Kena berguru. Selain daripada berguru apa? Di mana tempatnya? Kalau di sini di masjid lah, rumah Allah ni. Bila berguru tuan-tuan ada ilmu, Allah yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhi na'utu ilma darajat. Allah angkat iman kita kepada Allah. Bila kita ada ilmu. Dan alhamdulillah, bila ada ilmu, kita yakin dengan akhirat. Kita nak mati bang. Sampai masa kita mati. Cuba tuan-tuan tengok. Ada di kalangan kita tak yakin dengan akhirat. Umur 60 lah. Sembahyang tuan-tuan fardu pun nak tambah, sunat pun tidak. Tambah macam mana? Daripada umur 20 lagi. Dia sembahyang tuan-tuan, baca Fatihah pun nak tambah surah pun tidak. Umur dekat 40, 60 lah. Apa salahnya perelok amalan kita bang? Kita baca Fatihah, tambahlah satu surah. Qul huwallah pun jadi ya. Betul tak? Lama dah. Tidak Nabi kata apa? Tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Perelok amalan. Amalan yang elok tu nak terima. Ni nak pergi akhirat esok ni. Kalau boleh sembahyang bagi elok. Baca surah pertama, ayat surah pertama, Fatihah. Lepas Fatihah, qul huwallah pun jadilah. Ni ada di kalangan kita. Amin. Allahu akbar. Rokok terus.
Buatlah tuan-tuan, bagi elok tambah surah. Rakaat kedua apa? Qul a'udzu birabbin nas menjadilah. Bagi biasa. Sembahyang sunat, baca Fatihah, bacalah surah menjadilah. Kalau boleh lepas sembahyang tu doa, ada orang bid'ah. Oh, apa ni duk buat bid'ah? Ni apa duk selawat Nabi ni dalam apa nama apa? Tarawih bid'ah. Tuan-tuan, ingat Nabi SAW hadisnya didengarkan oleh para sahabat berbeza-beza rawinya. Imam Syafi'i saja tentang bab hukum ni pecah kepada berapa pendapat. Contohnya Syekh Ramli berbeza pendapat dengan Syekh Ibnu Hajar Al-Haytami. Ibnu Hajar ada dua. Satu Ibnu Hajar Asqalani, satu lagi Ibnu Hajar Haytami. Yang ni Syekh Ramli ni berbeza pendapat dengan Ibnu Hajar Haytami. Walaupun mereka berguru dengan Imam Syafi'i. Kerana apa? Hadis yang datang berbeza-beza. Pak ambil wudu ada beza tuan-tuan. Ada yang bagi lebih dan macam-macam. Pendapat tu daripada ni sahabat-sahabat. Maka bertelingkah. Ada orang kata tak perlu kita ni ambil hadis saja. Kalau hadis saja penin kita. Sebab pendapat macam-macam. Maka kita ambillah pendapat Imam Syafi'i, tuan-tuan, jangan hina mereka ini. Pendapat berbeza untuk mencantumkan pendapat ni bagi mudah. Tuan-tuan yang dikasihi dan dirahmati Allah, alhamdulillah tuan-tuan, kita nak ni tuan-tuan, bila kita berguru ni tuan-tuan, saya pun lupa dah apa yang nak sebut tadi. Allah lupa dah kat mana tadi. Tuan-tuan pun lupa juga. Teruk dia tuan-tuan. Itulah tak bawa kitab tuan-tuan. Aku ceramah aku lupa tuan-tuan. Mana pergi tadi? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Mana sama kan? Lupa dah. Abang tulis tadi. Abang pun lupa juga. Abang tulis apa? Lupa. Saya nak pergi kat mana poin saya tadi tu? Tuan-tuan yang dikasihi dan rahmati Allah, kita ingat sekejap. Tak apa, nanti kita masuk. Ambillah kat mana pun. Ibnu Hajar Asqalani tu pendapat kan. Tapi sebelum tu. Bila masuk tu dah terlupa. Tuan-tuan tolong sekejap. Tuan-tuan tak boleh bantu ni. Belum tu apa? Allah lupa dah. Akhirat kita. Kan? Kita nak pergi akhirat kita. Sebab tu kalau boleh perelok amalan saya kata. Kan? Perelok amalan. Sembahyang tu biar bagi elok. Dan apabila elok tuan-tuan, ada orang hina kan masa selawat. Dan selawat tadi tu. Selawat. Apa selawat ni tuan-tuan? Mana ada ni? Bang, selawat tu man salla alayya salatan sallallahu biha alaihi asyara. Barang siapa selawat pada Nabi, Allah selawat kat dia 10. Kan? Ada tak disebut mana-mana waktu? Memang tak ada. Nak selawat mana pun boleh. Orang Melayu ni tuan-tuan, ingat terbina hukum dengan 5 perkara. 5 perkara terbina hukum. Malam ni ilmiah sikit boleh no tuan-tuan. Sebab Ibtisam ni tuan-tuan, orang yang duduk di sini semua orang yang semua SPM ke atas, betul tak? Siapa sini yang tak ada SPM? Cuba angkat tangan. Tengok semua SPM, PhD semua tuan-tuan tengok. Sebab tu malam ni ilmu sikit. Ni, saya nak bagi tahu tuan-tuan, terbina hukum ni dengan 5 perkara. Pertama Al-Quran. Quran ni qat'i. Yang kedua hadis Nabi. Yang ni qat'i. Yang ketiga tuan-tuan ialah fatwa sahabah. Fatwa sahabah itulah yang kita duk semayang tarawih 20 rakaat, 3 witir. Siapa yang fatwa? Ialah Sayyidina Umar Al-Khattab. Kalau ada orang, kita tak mau ambil semua ni, kita nak ambil 2 ayat Quran sunnah. Macam mana nak semayang tarawih? Nak 8 ke 20? Boleh. 8 pun boleh, 20 boleh. Kita ambil fatwa sahabah. Imam dan Sayyidina Umar Al-Khattab 20. Ni fatwa sahabah. Lepas fatwa sahabah, terbina hukum dengan ijtima' ulama'. Contohnya, rokok haram ke makruh? Maka ulama' kata haram. Istimbat hukum kata apa? Sesiapa yang membawa dirinya ila tahlukah, kepada kehancuran, maka haram rokok. Maka dia istimbat hukum ijma' ulama'. Lepas ijma' ulama' yang keempat ialah qiyas. Ni terbina hukum ni dengan qiyas. Qiyas macam mana? Bila ditanya, bagaimana hukum dadah? Ada orang tanya saya mengajar tu kan, Ustaz, ada tak ayat dadah dalam Quran? Ada? Saya kata, tak ada. Dia kata, ada Ustaz, saya jumpa. Mana satu? Fi amadim mumaddadah. Penin aku tuan-tuan. Alim sungguh. Dia tak tahu tu dadah tu lain. Fi amadim mumaddadah. Itu bukan tuan-tuan. Ni istimbat hukum dadah ni ulama tanya. Macam mana? Maka diqiyas hukum kepada arak. Arak memabukkan. Maka bila memabukkan, maka dadah juga diistimbat hukum dengan qiyas. Ada orang tak mau ambil dah semua 3 ni. Ambil Quran hadis. Penin kita bang. Sebab tu kita kena faham.
ijma' ulama' ni tuan-tuan di Nusantara kita ikut. Sebab apa? Sebab saya cerita tuan-tuan, dulu ni bila orang mati kan duduk di tengah. Ramai duduk ni, tak buat apa. Bapak saya cerita, tak buat apa. Yang tikam ekor, tembang tikam ekor, berapa nombor? Mayat duduk tengah. Yang sabung ayam, esok ayam apa nak bawa? Duk sembang pasal ayam. Yang ni pula buat kenuri, duk sembang nak buat kenuri apa? Jadi ada tok guru balik daripada Mesir. Tuan-tuan, daripada duduk saja-saja, mari ikut saya. Dia pun ila hadrati Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ila arwahi abaihi wa ikhwanihi minan nabiyyin wal mursalin sallallahu wasallamu alaihim wa alaihim ajma'in wa ila khususil ruh Ahmad bin Musa sya'ulillah lahumul Fatihah. Maka yang sabung ayam senyap, yang tikam ekor senyap, yang duk sembang bab kenuri senyap, semua senyap. Bila sebut Fatihah, maksud dia apa? Takkan tak tahu kot. Bila Fatihah apa dia? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Semua baca. Itu namanya tahlil. Bila Fatihah ni semua baca. Bila baca, Tok Guru kata Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad, sampai habis. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri. Habis la ilaha illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas. Saya nak tanya, tahlil tu baca apa? Al-Quran. Ada orang kata, oh tahlil ni tak sampai kat mayat. Kalau tak sampai kita baca Quran, kita dapat pahala tak? Tak dapat ustaz. Woi, Quran tak dapat lah. Ada tak tahlil kita buat selain daripada lain? Ada pun kita duduk, mayat dah mati, marilah kita. Ada tak tahlil macam tu? Mana ada? Semua tahlil ayat Quran, betul tak? Tuan-tuan pernah tak buat tahlil? Ada tok guru kata, kita dah ada. Itu bukan tahlil, tahlul tuan-tuan. Bahlul tuan-tuan. Ni semua ayat Quran. Ada orang, jangan buat tahlil. Ini bid'ah. Bang, ulama dulu buat ni sebab ada kes dia. Kalau tak buat, pakai kita biar mayat ni macam tu aja. Orang Melayu ni kalau tidak tak buat apa tuan-tuan, nak doa pun tidak. Jadi songkongannya kita baca Quran. Kalau dia tak dapat, kita yang baca ni dapat tak Quran? Kita dapat pahala. Ni selawat ni tuan-tuan, ketika semayang tarawih, ada orang kata bid'ah. Bang, bab khilaf ni tuan-tuan tekan sangatlah. Orang buat lama dah. Ambil ni ulama ni. Ulama Nusantara. Saya bawa tuan-tuan seorang ulama daripada Mesir. Sampai-sampai dia duduk dalam majlis ni sembahyang tarawih. Tiba-tiba kita as-salatu jami'ah rahimakumullah. Semua kita kata apa? As-salatu la ilaha Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tuan-tuan kata apa? Sallallahu wasallam alaih. Ulama ni tuan-tuan dia senyap. Dia duduk tengok. Sebab di Mesir tak buat. Habis tuan-tuan semua semayang, dia jumpa saya. Ya akhi, kuis hadha naf'al. Bagus dia kata, kamu buat macam ni. Dia kata, kuis. Baik macam mana? Dia kata, hadha salawat jama'ah. Ni semayang, apa selawat ni berjamaah. Dia kata, hadha bid'ah. Saya kata, ni bid'ah ni. Dia kata, wallahu yuhibbul muhsinin. Dia baca Al-Quran. Tidakkah Allah suka benda yang baik? Senyap saya. Ni ulama Mesir ni hormat kita. Boleh semayang baca doa serentak. Dia kata kami tak boleh buat, dia kata. Tapi orang Melayu boleh. Kalau tidak dia tak susah. Tapi orang Melayu boleh duduk baca doa seorang, semua pakai amin. Amin. Amin, betul tak? Orang Arab tak boleh buat. Tapi mereka boleh buat, orang Melayu. Dia kata bagus, dia kata. Boleh semayang selawat sekali. Sallallahu wasallam alaih. Hak belakang tu haram tak tahu pun. Goblok. Tapi nak bagi tahu kata, hebatnya ni ulama Mesir ni hormat kita. Tapi ada di kalangan orang Melayu balik daripada Jordan, balik Mesir, balik daripada Syria. Bidah. Oi, mengajilah tentang ulama ni daripada dulu. Mereka buat ni ada landasannya. Ada landasannya. Malam ni cerita sikit. Sebab tu bila kita mengaji bang, baru kita tahu bahawa kita ni bukan pandai sangat. Kita ambil orang aja. Tapi ulama yang buat ada dasarnya. Tuan-tuan yang dikasihi dan dirahmati Allah. Sebab itulah tuan-tuan kita yakin dengan akhirat. Kalau boleh lepas sembahyang tu pereloklah. Bacalah doa bang. Kalau tak tahu nak buat apa pun. Doa paling simple apa? Kalau tak nak sangat. Rabbana atina fid dunya hasanah. Wa fil akhirati hasanah. Wa qina azabannar. Cover semua. Kalau malas sangat. Cover semua. Nak Allahumma Rabbana zalamna anfusana. Lambat. Susah sangat. Ambil senang. Mula-mula doa apa dia? Selawat dulu. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad.
Lawat dulu. Kemudian doa. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Jadilah tuan-tuan. Kurang-kurangnya ada juga doa. Buat tuan-tuan, buat. Jangan tak buat. Kita ni nak masuk syurga ni bang, di akhirat. Kita sebenarnya amalan kita bukan jamin syurga. Kita buat ni untuk siapa? Bukan untuk Allah. Tuan-tuan ingat, tuan-tuan semayang ni untuk Allah ke? Bukan untuk Allah, untuk diri kita. Betul tak? Kalau kita tak semayang, Allah ada hilang kuasa ke? Tuan-tuan tak semayang di TTDI, Allah jadi kecut. Tak ada, dia tak ada apa, tak tengok tuan-tuan pun. Ni kita ni semayang nak masuk syurga. Bukan nak masuk syurga. Sebenarnya kita semayang ni supaya Allah lihat kita. Tuan-tuan kena faham tu mengaji akidah. Kita semayang ni Allah tengok kita bang. Bila Allah tengok kita masuk syurga kerana ihsan Allah. Tuan-tuan jangan kata aku semayang ni nak boleh masuk syurga. Bang, saya nak tanya tuan-tuan. Tuan-tuan nak ayah ke tuan-tuan nak kereta? Ayah tuan-tuan orang kaya. Dia ada kereta banyak. Tuan-tuan nak ayah ke nak kereta? Tuan-tuan dapat kereta belum tentu dapat ayah. Tidak? Tapi tuan-tuan dapat ayah, kereta ayah, semua milik tuan-tuan. Betul tak? Ni tuan-tuan nak syurga, Allah tak mau. Allah tak mau. Semayang, Allah tak ada. Kau suka semayang? Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Semayang tengok merata tak khusyuk. Tuan-tuan nak syurga, Allah tak nak. Tuan-tuan, Allah tengok kita, rasakan kehadiran Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Bila Allah tengok kita, Allah bagi syurga dengan apa yang kita buat. Tu kena mengaji akidah. Orang yang mengaji akidah, tuan-tuan baru dia tahu. Kita nak Allah, bukan nak syurga. Syurga tu bila dapat Allah. Allah kata, kamu ikhlas denganku. Ingat Allah kata, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Satu hari tak berguna harta, anak pinak, pangkat, darjat kecuali hati yang bersih. Hati yang bersih tu apa? Tak letak yang lain kecuali Allah. Allah aja, ya Allah, aku ni keramu ya Allah. Tu yang dapat syurga. Ni kita ni nak kereta ayah. Ayah, aku nak kereta. Ayah aku tak mau. Ayah aku tak mau. Tuan-tuan nak kereta aja. Ayah tuan-tuan nak bagi ke kereta dia? Nak aku. Datang rumah aku masuk pun tidak. Kereta nak. Sorry ya. Lah balik. Macam tu Allah. Datang rumah Allah bukan nak Allah. Nak syurga. Kita nak Allah, Allah akan bagi syurga kat kita. Ganjarannya Allah akan bagi. Sebab tu kita mengaji akidah, kena faham. Alhamdulillah tuan-tuan, nak mengaji untuk akhirat. Bila mengaji tuan-tuan, buat amal bagi elok, buat semayang bagi elok. Tu saya nak cerita tuan-tuan, kadang-kadang kita semayang ni, sedih lah tuan-tuan. Saya nak tegur lah. Orang Melayu kita ni, orang Arab bila semayang, cukup elok semayang dia. Takbirnya sempurna. Allahu Akbar. Tak pernah orang Arab takbir 2 kali. Orang Melayu, jangan tanya. Mengaji kitab kuning lagi tak faham. Sebab kitab kuning ni nak takbir mestilah ada 3 perkara. Pertama apa? Qasad, ta'arud, ta'yin. Ingat tak? Kita mengaji kan mesti ada sahaja aku semayang maghrib 3 rakaat mengikut imam tu yang jadi Allah. Nak bagi masuk 3-3 tu Allah Akbar. Tuan-tuan gelak apa? Sagi Aisyah kita tengok. Macam-macam ada. Tak mau bang. Arab. Allahu Akbar sekali aja. Tuan-tuan mengaji mata al-Badri. Makruh takbir 2 kali. Kalau boleh tuan-tuan datang tu, kita datang nak datang semayang maghrib. Ada tak semayang selain daripada tu? Memang maghrib betul tak? Berdiri tu, maghrib dah tu. Allahu Akbar. Dia tu. Ini kita Allah Akbar. Tu tak masuk lagi. Astaghfirullah. Tak masuk lagi. Tu mula semula. Allah. Ultraman pula. Ultraman. Susah lah orang Melayu kita ni nak buang ni. Yang umur 20 tak apa. Yang 60 tu susah nak ubah dah. Dia jadi tak percaya. Tengok lah. Ada tak? Akbar. Ganggu orang sebelah tu. Tak percaya tuan-tuan try buat. Saya pernah tuan-tuan pergi Pendang. Cerita pakai serban ni. Tak ada YouTube ada. Pakai reda ni. Allah. Nampak alim. Jari ni hitam ni. Dia tak tahu dah. Dia tamak dia sujud ke dia hampuk atas tu. Saya sujud lama dah tak kira hitam pun tuan-tuan. Tapi mungkin dah pum, dah hantuk kot. Dia hitam ni. Tapi hitam belum tentu dia alim. Tuan-tuan, jumpa saya, Ustaz, lama tak jumpa. Cakap dengan saya elok. Tak ada mulut Herod pun. Tiba-tiba imam dah semayang. Dia tahu, Ustaz, jom kita masbuk. Saya pun pergilah. Dia duduk sebelah saya. Pakai serban ni. Pakai reda semua cukup. Jubah cantik. Dai hitam.
Saya pun Allahu Akbar. Tiba-tiba dia angkat takbir. Tadi bercakap dengan saya punya elok. Tiba-tiba angkat takbir. Menyembah Allah sembahyang. Allah Akbar. Saya duduk sebelah. Ganggu dah orang tua ni. Dia ganggu kita. Oh. Tiba-tiba imam. Amin. Saya pun amin. Dia bercakap dengan saya tadi punya elok. Tiba-tiba. Bismillah. Bismillah. Saya ada bismillah dengan aku. Bismillah. Alhamdulillah. Ya Allah, kita ada alhamdulillah dengan saya. Alhamdulillah. Paling teruk wala tototok. Saya dah wala dhalin dengan saya wala tototok. Ganggu bang, ganggu. Tuan-tuan ganggu sungguh ah. Sebab tu jangan bang, kita mengaji. Ni, kita bercakap dengan Allah, biar bergelok. Dia bercakap dengan saya elok. Cuba bayangkan. Dia bercakap dengan abang kita. Lama tak jumpa, cakap elok. Tiba-tiba bercakap dengan saya. Ustaz, lama aku pun menampak. Ini dengan Allah. Tiba-tiba buat macam tu. Ganggu orang sebelah. Paling teruk masa tahiyat lah. Serban besar ni. Saya ada ganggunya. Tiba-tiba Allah. Ini cerita tambah tuan-tuan. Allah, kita boleh tengok. Ya Allah. Lepas tu dia buat macam ni lah. Tuan-tuan tak? Imam Malik, tuan-tuan dia ni. Tu nak tulis tu. Tak tahulah mungkin dia keluar tabligh apakah. Dia duduk. Kita mengaji ni biar ada ilmu nak buat pun. Dia tulis tu. Bila tulis tu dia ganggu kita. Dia duduk tengok. Duduk tulis tu kan. Kita Imam Syafi'i asyhadu an la ilaha illallah. Lepas tu turunlah kan. Ganggu orang. Dia pun nak dapat pahala, jangan ganggu dia. Yang paling teruk dekat benak asyhadu an la ilaha illallah, pakai serban, pakai reda, nyamuk gigit. Belah ni cover tuan-tuan. Takut tak terangkat. Itu namanya mangkuk ayun. Tampau sini, cover sini. Takut tak terangkat. Sebab tu tuan-tuan, perelok amalan. Tak mahu dah. Siapa yang ada umur 60, bagi elok. Allahu Akbar. Angkat sekali sudah. Jangan kata Allah tak masuk lagi. Masuklah tu. Kita sembahyang maghrib. Takkan nak sembahyang subuh. Maghrib lah tu. Allah, dia. Jangan pula tak pergi tuan-tuan sembahyang. Dia tu. Batal lah tuan-tuan. Janganlah. Dia lah tu. Kan? Sebab ingat. Dia ada niat. Dia ada ingat. Jangan silap. Kalau sahaja aku semayang maghrib 3 rakaat ikut imam, itu bukan niat, itu ingat. Faham tak? Ingat. Allah, sahaja aku semayang maghrib, itu ingat. Niat apa? Yang terlintas. Allah, dia tu. Allahu Akbar. Dia. Dia. Jangan buat 2 kali. Makruh tuan-tuan. Lagi perelok amalan kita nak masuk syurga. Kalau boleh apa? Jangan tengok merata. Jangan duk tengok macam tu. Makruh. Jangan pejam mata, makruh. Sembahyang ni tengok tempat sujud. Kecuali depan Kaabah. Tengok Kaabah dapat pahala. 20 pahala. Dalam hidup kita ni tengok dapat pahala 4 perkara. Pertama, tengok laut. Rasa keinsapan. Macam padang mahsyar yang tak ada ujung. Dapat pahala. Tuan-tuan nak dapat pahala, tengok laut dia. Dapat pahala. Yang kedua, tengok apa? Tengok Al-Quran. Tengok Al-Quran dapat pahala. Yang ketiga apa? Tengok mak ayah dapat pahala. Ini ada hadis tuan-tuan. Tengok mak ayah kita, tengok. Dapat pahala. Yang keempat apa dia? Tengok Kaabah dapat pahala 20 pahala. Sunat depan Kaabah, tengok Kaabah. Bismillahirrahmanirrahim. Buat nada sayu menangis. Dapat pahala. Nabi kata ketika depan Kaabah tu, ya beku menangislah. Tak boleh, fatabah aku paksa. Air mata yang mengalir secara paksa. Allah padam api neraka kita. Walaupun cara paksa, duduk depan Kaabah, Bismillahirrahmanirrahim, menangis. Saya pernah menangis tuan-tuan. Tiba-tiba Arab Turki lalu. Punya lawa. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Tara ustaz pun tengok. Tuan-tuan lagi tengok tuan-tuan. Lawa sungguh tuan-tuan. Allah. Lepas tu dia duduk sebelah. Dia selak kain. Ambil wuduk. Pakai wuduk tu perempuan. Saya habis. Ya Allah putihnya. Punya gebu tuan-tuan. Dalam hati, ya Allah, rosak semayang aku tuan-tuan. Sebab tu, sunat tengok Kaabah. Kalau semayang biasa, sunat tengok tempat sujud. Ni tuan. Sebab tu tuan-tuan, ni, tengok ni. Diletakkan kain ni. Sebab apa? Supaya kita nak konsentrate nampak gambar Kaabah tu. Ya Allah, aku sembah ni. Allah, ni depan Kaabah ni, masa. Tu sebab tu gambar ni, mereka buat gambar Kaabah nampak tak? Bukan kita sembah Kaabah.
Kita menghalakan kiblat kita ni, arah untuk menyembah Allah. Kalau Kaabah tu kita pindah main Malaysia, datang Malaysia, tuan-tuan semayang di Malaysia ke semayang Kaabah? Tuan-tuan tetap semayang menghala Kaabah. Walaupun Kaabah tu pindah datang sini. Sebab kita menyembah bukan Kaabah. Kita halakan arah Kaabah untuk menyembah Allah. Tu kena faham, tu bab akidah ni.